Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Sihat ya tak? Hari ni awak nak cerita sikit lah mengenai lafaz ijab kabul menurut pandangan 4 mazhab. Jadi, apa isu yang membawakan sampai Gema dengan kawan-kawan Gema ni bawa benda ni untuk share dengan Gema? Panjang ceritanya. Ceritanya dah lama dah. Tapi kita buka balik untuk kajian dan peringatan bersama, insya-Allah. Jadi, apa isu minggu ni? Jadi, isu yang kami bawakan dekat sini ialah isu perkahwinan di antara Angelin Tan dan juga Sabri Yunus. Ini ada sedikit penerangan sebab nanti ada kawan saya yang akan menerangkan. Jadi, apa isunya mengenai perkahwinan Sabri Yunus dan juga Angelin Tan? Jadi, perkahwinan mereka menjadi satu cerita hangat apabila isu ni ditimbulkan oleh seorang ulama, Syekh Nuruddin Marbut Al-Banjari, dalam satu ceramah baru-baru ini mendakwa pasangan yang dinikahkan oleh Mufti Perlis pada masa itu, Dr. Mazhar, tidak memenuhi ucapan ijab dan kabul yang sepatutnya. Jadi, kita untuk mengetahui isu ni perlu kita tahu apa itu ijab dan kabul dan juga apa itu mazhab. Jadi, pertama sekali, kita nak mengenal ijab kabul. Satu benda yang penting dalam sesebuah nikah atau perkahwinan. Jadi, ijab dan kabul atau sering disebut sebagai akad nikah ni merupakan ikrar pernikahan. Yang dimaksud dengan akad nikah ialah ijab daripada pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul daripada pihak calon suami atau wakilnya. Akad nikah ni merupakan syarat wajib dalam proses atau upacara yang menurut perkahwinan Islam. Akad nikah tu pun boleh dijalankan oleh wali ataupun diwakilkan oleh seorang juru nikah. Jadi, gabungan antara ijab dan gabungan ijab daripada wali perempuan atau wakilnya dan kabul daripada pihak calon suami atau wakilnya membentuk sebuah ikatan yang dipanggil ijab kabul. Jadi, itu ijab kabul. Jadi, yang kedua adalah mazhab. Apa itu mazhab sebenarnya? Mazhab mengutip daripada buku Hukum Islam karya Panji Adam. Secara zahirnya, kata mazhab ni ada dua pengertian. Pertama, kata mazhab ni berasal daripada perkataan Arab. Zahaba, yazhabu, zahaban wa zuhuban wa mazhaban, yang memiliki arti telah berjalan, telah berlalu dan telah mati. Yang kedua, kata mazhab ni juga memiliki arti sebagai sebuah sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah sebab adanya pemikiran. Jadi, pada istilahnya pula, Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh mendefinisikan mazhab sebagai semua hukum yang mengandungi berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metod yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup. Jadi, ada banyak sebenarnya istilah-istilah ni, tapi saya kutip satu daripada Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Okey, menurut Hanafi, lafaz ijab kabul dalam nikah boleh dibuat dengan menggunakan lafaz sarih, jelas, ataupun menggunakan lafaz kinayah, sindiran. Okey, lafaz sarih boleh diucapkan dengan menggunakan lafaz tazwij, mengahwinkan, dan nikah, atau pecahan kata dari kedua lafaz, iaitu menggunakan lafaz madi ataupun lafaz mudhari'. Tapi akad tersebut mestilah dilakukan pada masa sekarang, bukan merupakan janji. Okey, demikian juga dapat dilakukan dengan menggunakan lafaz amar, perintah, seperti nikahkan aku, sedangkan sirah kinayah iaitu sirah yang masih memerlukan niat dan harus ada petunjuk yang menunjukkan niat tersebut. Okey, seperti lafaz hibah, lafaz sedekah ataupun tamlik, julu, jual beli. Okey, mesti disertakan dengan niat menikah. Okey, akad nikah yang tidak terlaksana dengan lafaz ijarah, sewa ataupun wasiat atau
tamatu, bersenang-senang, atau pemindahan dan khulu. Okey. Dan lafaz ini juga menurut Hanafi mestilah dilakukan dalam satu majlis. Lepas tu ucapan qabul hendaklah tidak menyalahi ucapan ijab. Okey. Dan sirah tersebut dapat didengari oleh kedua-dua belah pihak yang berakad. Okey. Dan lafaz yang digunakan itu tidaklah bersifat tempoh. Okey, seperti sebulan, setahun, okey, atau dikenali juga sebagai nikah mut'ah. Okey, baik. Kita pergi pula kepada mazhab Hambali. Okey, mazhab Hambali, lafaz ijab kabul nikah ini disyaratkan agar dengan lafaz nikah atau tazwij. Akan tetapi dalam kalimat qabul cukup sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah, okey, dan dia berbeza sedikit dengan Syafi'iyah. Okey, kalau Syafi'i berkata aku terima atau aku redha. Okey, dalam kalimat qabul tidak disyaratkan mengatakan aku terima kahwinnya atau nikahnya. Kalimat qabul tidak boleh mendahului kalimat ijab. Juga disyaratkan dalam mazhab Hambali ini diucapkan dengan segera. Okey, jika ucapan qabul terlambat dari ucapan ijab hingga mereka berdua berpisah atau melakukan aktiviti dengan sesuatu yang dapat memutuskan majlis akad tersebut. Okey, dan maka akadnya tidak sah. Okey, dan tidak disyaratkan lafaz yang digunakan adalah lafaz bahasa Arab. Okey, sah je kalau menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab bagi orang yang tidak mampu berbicara dalam bahasa Arab. Okey, dengan syarat ucapannya tadi mengandungi makna ijab dan qabul dengan lafaz nikah atau tazwij, menikahkan. Nikah tidak sah sekiranya dilakukan dengan tulisan dan isyarat. Okey, kecuali bagi orang yang bisu, okey, maka pernikahannya tetap sahlah walaupun menggunakan isyarat. Okey, itu adalah pada pandangan mazhab Hambali. Pendapat mazhab Maliki tentang lafaz ijab dan qabul. Waqala al-Khalil fi al-Mukhtasar wa hal kullu lafdhin yaqtadi al-baqa'u muddat al-hayah ka ba'tu wa ka qabiltu. Al-Hattab mensyarahkan di dalam Mawahibul Jalil syarah Mukhtasar Khalil. Lafaz yang dituntut dari pihak suami ialah segala bentuk yang menunjukkan terima, seperti aku terima, dan disebutkan pula di dalam kitab Al-Kabir lafaz aku redha dan aku pilih. Berkata Ibnu Hajib, dari pihak suami menunjukkan lafaz terima, dan dalam kitab At-Tawdih menambah, iaitu tanpa lafaz tertentu. Dan di dalam kitab Al-Jawahir, cukup bagi suami jika menyebut lafaz aku terima jika didahului dengan lafaz ijab oleh wali, dan tidak disyaratkan pula menyebut aku terima nikahnya dan pernikahan itu sah dengan lafaz ijab dan qabul. Seterusnya kita lihat pula pendapat mazhab Asy-Syafi'i berkaitan lafaz ijab qabul. Inda Syafi'iyah la yakfi an yaqula zawju qabiltu faqat aw raditu faqat, bal budda an yaqula qabiltu nikahaha aw raditu nikahaha. Fa idza lam yaqul dhalik lam yan'aqid nikaha 'ala al-madhhab. Maksudnya, di sisi mazhab Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat bahawa tidak cukup pengantin lelaki itu menyebut qabiltu, aku terima sahaja, ataupun raditu, aku redha sahaja. Bahkan pengantin lelaki mesti menyebut qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, ataupun raditu nikahaha, aku redha nikahnya. Jika pengantin lelaki tidak berbuat sedemikian, maka tidak sah perkahwinannya menurut mazhab Asy-Syafi'i. Wa qala al-Khatib fi al-Mughni al-Muhtaj, law qala zawwajtuka faqala qabiltu lam yan'aqid 'ala al-madhhabi.
Dan berkata Khatib Asy-Syrbini di dalam Mughni Muhtaj, ucapan pengantin lelaki sekadar aku terima adalah tidak sah menurut mazhab Asy-Syafi'i kerana tidak terdapat padanya secara jelas perkataan perkahwinan ataupun pernikahan dan niatnya sendiri tidak mencukupi. Seterusnya, seperti mana kita tahu baru-baru ini terdapat ataupun berlangsungnya perkahwinan di antara pasangan selebriti iaitu saudara Sabri Yunus dan Angelina Tan di Perlis. Seperti mana kita tahu juga perkahwinan itu telah kecoh lah satu Malaysia disebabkan ada dakwaan seorang agamawan yang mengatakan perkahwinan pasangan selebriti tersebut sebagai tidak sah dan boleh membawa kepada hubungan zina. Sememangnya bagi saya lah sebagai pelajar syariah, dakwaan tersebut sememangnya beratlah untuk diterima dan pasangan tersebut pun mengatakan berat juga untuk menerima dakwaan tersebut. Kalau kita tengok alasan daripada agamawan tu, dia kata kerana lafaz kabul dari pengantin lelaki itu tidak lengkap sebagaimana yang dikehendaki oleh mazhab Syafi'i, iaitu pendapat muktamad, sehingga membawa kepada tidak sahnya perkahwinan tersebut. Apa yang jadi permasalahan yang besar tentang akad nikah tersebut ialah apabila pengantin lelaki tersebut iaitu saudara Sabri Yunus tidak dia hanya menyebut aku terima yang demikian, dia tak sebut nikahnya atau nama perempuan tersebut, sehingga dianggap tidak salah oleh agamawan tersebut. Jadi betul ke tidak sah poin tersebut? Kalau kita tengok, kalau dalam mazhab Syafi'i memang tidak sah. Memang tidak sah. Walaupun tidak sah, namun masih sah di sisi jumhur fuqaha yang lain, seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Malah dalam mazhab Syafi'i pun masih ada pendapat lain yang mengatakan perkahwinan itu sah, sekalipun kabulnya hanya menyebut aku terima. Kalau kita merujuk kenyataan Datuk Zulkifli Al-Bakri, iaitu mantan mufti wilayah Persekutuan, beliau bersetuju bahawa perkahwinan itu sah mengikut syarak kerana masih ada pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan memadai pengantin lelaki itu hanya mengucapkan aku terima ataupun aku redha. Dan Dr. Zulkifli menjelaskan lagi perkara itu menjawab kekeliruan orang ramai tentang perkahwinan tersebut yang didakwa dengan tidak sahnya perkahwinan itu. Jikalaupun ada yang masih menolak kenyataan ini dengan mengatakan perkahwinan tersebut tidak sah dan dianggap hubungan itu adalah zina, lalu macam mana dengan masyarakat Islam di negara lain yang memazhabkan Hanafi seperti India, mazhab Maliki di Maghribi dan Hanbali di Arab Saudi? Adakah boleh kita katakan mereka semua berdosa dan perkahwinan mereka semua juga tidak sah? Jadi renung-renungkanlah apa yang dikatakan oleh bekas mufti wilayah Persekutuan. Okey, solusinya dalam Islam, apakah solusi untuk perkara yang viral ni, perkara yang timbul sekarang ni kan, tentang akad nikah ni? Okey, dalam Islam, sekalipun sebuah perkahwinan itu dianggap tidak sah, namun bukanlah semudah itu untuk menghukum ia sebagai zina, kerana itu merupakan tuduhan yang sangat berat dan boleh mencemarkan serta mengaibkan maruah seseorang itu. Apalagi apabila tuduhan itu ditujukan kepada isteri pasangan tersebut,
iaitu Jonathan yang kita semua tahu dia baru je masuk Islam. Hatinya masih lunak, belum lunak lagi dengan Islam. Jadi dia sikit sebanyaklah akan memberi kesan kepada mental dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya Islam tidaklah begitu kan. Apapun yang jelas, jika perkahwinan, mana-mana perkahwinan yang dianggap meragukan, hendaklah ia dibawa dan dirujuk kepada ulil amri, seperti mufti wilayah. Mufti inilah mufti setiap negeri. Macam mufti wilayah, dekat KL mufti wilayah, dekat Selangor mufti negeri Selangor, dekat Perlis mufti negeri Perlis. Kita rujuk mufti yang terdekat, mufti yang dalam negeri tu. Jangan hiraukan pandangan luar pada negeri tersebut. Dalam kes ni Perlis. So kita rujuk ulil amri yang berada di Perlis. Okey, dan sekiranya keputusan Mahkamah Syariah masih menganggap perkahwinan tersebut, di mana suami isteri yang telah hubungan kelamin tersebut dalam tempoh itu tidak sah, maka bukanlah semudah itu untuk menghukumkannya sebagai zina, tetapi ia dikira sebagai watak syubhah, iaitu persetubuhan yang meragukan sahaja. Jadi dengan berakhirnya pembentangan daripada sahabat saya tadi, maka berakhirlah juga pembentangan kami pada hari ini. Moga dapat memberikan sedikit pemahaman dan juga ibrah kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.